Permasalahan inilah yang sering diputar-belitkan, dan ianya telah banyak mengundang kemarahan masyarakat terhadap Jemaat Ahmadiyah. Sebelum saya menjawab soalan saudara, saudara perlu faham keyakinan kami Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan khataman nabiyyin, Nabi terakhir dan Nabi penutup, pembawa syariat yang paling sempurna. Selepas kedatangan beliau, tidak ada lagi Nabi yang boleh datang yang akan membawa satu syariat baru dan membawa satu ajaran baru. Nabi-Nabi yang datang selepas Rasulullah SAW hanyalah Nabi yang akan meneruskan syariat Rasulullah SAW dan akan menghidupkan syariat serta ajaran Rasulullah SAW. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran yang memisalkan Rasulullah SAW itu seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Rasul dan Nabi kepada Fir'aun. Dan kita melihat bagaimana setelah kewafatan Nabi Musa alaihissalam, Nabi-Nabi yang datang selepas beliau semuanya tidak membawa syariat baru, semuanya tidak membawa ajaran baru, tetapi mereka semua berpandukan syariat yang dibawa oleh Hazrat Musa alaihissalam. Dan kedatangan mereka ini adalah untuk memperbaiki keadaan manusia yang telah jauh meninggalkan ajaran suci Nabi Musa alaihissalam. Dan termasuklah Nabi Isa alaihissalam yang datang hanya berhukum, berpandukan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita melihat keadaan umat Islam di zaman sekarang ini, apakah mereka tidak ada parah keadaannya? Kalau kita fikirkan, mereka adalah lebih parah daripada keadaan sebelum Islam. Mereka mengatakan mereka Islam, tetapi pengamalan mereka untuk membetulkan perkara ini, untuk menyedarkan umat manusia tentang perkara ini, maka seharusnya datang utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki keadaan rohani manusia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus seorang doktor, seorang tabib, tetapi sejarah membuktikan bahawa apabila kerohanian manusia itu hancur, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus utusan-utusannya, nabi-nabinya untuk membetulkan keadaan rohani manusia waktu itu. Dan inilah yang harus terjadi apabila keadaan umat Islam jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengutus seorang utusannya yang berpangkat nabi dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang kembali akan menghidupkan dan menyinarkan kembali ajaran suci dan syariat suci yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Perkara ini memang panjang untuk dibincangkan. Oleh kerana itulah kami sangat mengharapkan satu pertemuan, satu muzakarah yang terbuka dengan pihak JAIS supaya masyarakat dapat menilai, supaya perkara yang benar dan betul dapat sampai kepada masyarakat dan masyarakat dapat membuat satu keputusan yang ianya memang penting kepada umat Islam. Kerana Rasulullah SAW telah menubuatkan bahawa kedatangan Imam Mahdi itu nanti akan memenangkan Islam berdasarkan ajaran dan syariat suci yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita fikirkan, kalau Imam Mahdi itu datang, siapa yang mengutusnya? Apakah masyarakat ramai yang mengangkat beliau sebagai Imam Mahdi, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengutusnya? Kepada kami, Jemaat Ahmadiyah, kalau Imam Mahdi itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau berpangkat Nabi, tetapi Nabi yang tidak membawa syariat, Nabi yang meneruskan dan menghidupkan syariat Rasulullah SAW. Terserah kepada saudara hendak meyakininya, tapi inilah keyakinan kami. Kemudian kedatangan Imam Mahdi itu, kami mengatakan dia berpangkat Nabi, dan umat Islam kebanyakan yang mengatakan itu satu penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Sekarang kita lihat siapa yang menghina Rasulullah SAW.
Dan siapa yang memuliakan Rasulullah SAW? Imam Mahdi yang digambarkan oleh banyak ulama-ulama. Mereka mengatakan Imam Mahdi itu datang nanti akan memenangkan Islam dalam masa yang singkat. Sedangkan kita melihat Rasulullah SAW bagaimana beliau berjuang 23 tahun untuk menyebarkan Islam ke seluruh tanah Arab. Dan apakah kedatangan Imam Mahdi itu ketika dunia ini dah nak kiamat? Itu satu masa yang singkat nanti. Dan Imam Mahdi yang digambarkan oleh banyak ulama, dia akan mematahkan salib. Berapa banyak salib yang nak dipatahkan di seluruh dunia ini. Kemudian dia akan membunuh babi-babi. Berapa ekor babi yang akan dibunuh di dunia ini. Jadi ini semua simbolik. Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Ini menggambarkan tugas-tugas Imam Mahdi itu nanti. Mematahkan salib, seperti mana apa yang dipercayai oleh Jemaat Ahmadiyah adalah mematahkan akidah-akidah orang-orang Kristian ini, mematahkan akidah Trinity ini, dan memasukkan dalam diri mereka ini ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Membunuh babi-babi adalah menghancurkan dan menghapuskan tabiat-tabiat babi itu dalam diri umat manusia. Tabiat-tabiat kotor dan jahat dalam diri umat manusia itu dihapuskan oleh Imam Mahdi itu. Ini yang digambarkan, ini yang versi dari Jemaat Ahmadiyah yang menggambarkan tugas-tugas Imam Mahdi itu. Kami tidak akan terima, dan kami tak boleh terima versi yang menggambarkan bahawa Imam Mahdi itu akan memenangkan Islam dalam masa yang singkat, sedangkan Rasulullah SAW pun tidak mampu berbuat demikian. Jadi tuan-tuan, saudara sendiri dapat menilai apakah kami menghina Rasulullah SAW ataupun versi Imam Mahdi yang digambarkan oleh banyak ulama itu menghina Rasulullah SAW ataupun tidak. Balik kepada tugas-tugas Imam Mahdi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, mematahkan salib dan membunuh babi-babi. Inilah yang sedang Jemaat Ahmadiyah, Jemaat Imam Mahdi ini lakukan. Di Eropah, kamilah yang melaungkan kalimah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan membina masjid-masjid di sana. Kamilah yang telah mengajak mereka untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menterjemahkan Al-Quran dalam berbagai bahasa di Eropah sana. Kemudian di Afrika, kamilah yang telah mampu dan diberikan kurnia untuk menyekat proses kristenisasi, di mana tidak ada satu organisasi Islam lain pun yang mampu melakukan seperti ini. Dan ini semua dapat kami lakukan secara sistematik kerana kami mempercayai bahawa tugas-tugas Imam Mahdi itu adalah bukan secara harfiah, tetapi secara simbolik untuk mematahkan akidah-akidah Kristian ini, akidah-akidah Trinity ini, akidah-akidah salib ini. Dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah mampu membina hospital, membina sekolah-sekolah di Afrika sana. Dan satu kejayaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada jemaat adalah dengan adanya Muslim Television Ahmadiyah. Kami yakin kalau bukan jemaat ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membenarkan dan mengizinkan kami untuk melaungkan kalimat tauhid ini di seluruh dunia. Tapi dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, dengan adanya Muslim Television Ahmadiyah ini, kami jemaat Ahmadiyah dapat menyampaikan pesanan Islam, pesanan Rasulullah SAW ini ke seluruh pelosok dunia.